ada juga yang boleh beli software. Software kita ada Malaysia ada software sendiri ke? Contohnya rakyat asing beli software kita. Contohnya software ni macam kita ada cipta software kita sendiri untuk buat accounting ke, kita ada buat software kita sendiri untuk mengira gaji ke, kita ada buat software kita sendiri untuk memudahkan urusan-urusan pentadbiran. So benda ni semua dia akan dia akan menyebabkan rakyat asing ni berminat untuk membeli kita punya software-software yang kita cipta tu. So dengan syarat dia membeli software ciptaan syarikat Malaysia. Okey, itulah maksud kita menjual perkhidmatan kepada rakyat asing ataupun firma asing. Okey, seterusnya kategori perkhidmatan pembinaan. Okey, contohnya kita ada syarikat pembinaan kat Malaysia ni memberi perkhidmatan kepada rakyat asing. Okey, ada orang menggunakan contohnya Malaysia ni memang terkenal dalam bidang pembinaan. Okey, terkenal dalam bina bangunan, bina KLCC yang paling tinggi dekat Asia Tenggara kan. Lepas tu firma asing ni diorang berminat untuk menggunakan perkhidmatan pembinaan kita. Diorang berminat untuk menggunakan perkhidmatan kita untuk bantu dia bina bangunan. Jadi itulah maksud perkhidmatan pembinaan yang digunakan oleh syarikat asing. Okey. Dia bukan sahaja pembinaan, dia kata kat sini pemasangan jentera serta perkhidmatan penyewaan peralatan pembinaan. Sama ada dia nak untuk pasang jentera ke, untuk pasang mesin kan, dia gunakan perkhidmatan kita sebab memang kita ni hebat dari segi pemasangan jentera contoh ataupun kita memberi penyewaan barang-barang pembinaan tu kita bagi sewa. Okey, seterusnya kategori insurans dan pencen. Okey, perkhidmatan insurans hayat, perkhidmatan insurans contoh perkhidmatan dia sendiri kan ialah insurans hayat, insurans bukan hayat. Apa tu insurans hayat ni? Maksudnya insurans hidup lah. Kalau mati dapat duit. Okey, kalau tak mati boleh jadi simpanan duit tu. Okey, insurans bukan hayat, insurans semula, insurans tambah muatan, pencen dan perkhidmatan tambahan kepada insurans oleh firma insurans Malaysia kepada rakyat asing dan firma asing. Okey, yang ni semua adalah barang-barang ataupun servis-servis yang ditawarkan. Ni semua adalah servis-servis yang ditawarkan oleh sesebuah syarikat insurans. Apa yang dijual? Dijual insurans. Contohnya kita beli barang, okey, kita beli barang daripada luar negara. Okey, yang tu pun ada insurans. So yang contohnya kita beli barang daripada Amerika Syarikat kan. Okey. So orang Amerika Syarikat ataupun orang Amerika Syarikat tu dia nak hantar barang kat kita, okey, dekat Malaysia ni. Jadi dia guna perkhidmatan insurans Malaysia. Okey, untuk cover lah. Let's say macam kalau ada kerosakan ke, pecah ke apa, ada insurans yang boleh cover lah. Okey, so insurans, perkhidmatan insurans ni digunakan oleh orang asing ataupun firma asing. Okey. Okey, dengan syarat yang membelinya lah mestilah orang asing, bukan orang Malaysia. Okey, seterusnya perkhidmatan keuangan. Keuangan ni macam perbankan lah kan. Okey, charge dan bayaran perkhidmatan keuangan untuk simpanan ataupun pinjaman, bayaran pengurusan aset ataupun bayaran perkhidmatan operasi dan pengawal sediaan pasaran kewangan yang diterima oleh rakyat tempatan dan firma tempatan dari luar negara. Okey, contohnya tiba-tiba ada pelancong datang kat negara kita, dia nak guna perkhidmatan perbankan kita, dia nak simpan duit dalam bank, so kita kenakan charge kewangan. Okey, ada juga yang buat pinjaman dekat perbankan tempatan kita, juga dikenakan charge. Okey, boleh dikenakan faedah. Okey. Alright. So apa sahaja perkhidmatan perbankan yang digunakan oleh firma asing ataupun rakyat asing. Okey, digunakan perkhidmatan bank tempatan kita. Okey, seterusnya perkhidmatan perkilangan. Okey, bayaran diterima oleh firma tempatan yang menyediakan perkhidmatan pemrosesan kepada pemilik barangan daripada bagi aktiviti pembuatan seperti pengumpulan, pembukusan dan pelabelan. Okey, so aktiviti penghilangan, contohnya nak buat sesuatu barang, nak proses barang tu. Okey, nak proses barang minyak mentah nak jadi minyak kelapa sawit.
Okey, dan barang tu perkhidmatan, okey, bukan sorry, bukan dia memproses ni, maksudnya dia dari segi pengumpulan, pembungkusan dan pelabelan, bukan dia buat bukan dia pembuatan ini perkhidmatan. Okey, contohnya dia minta kita untuk buat label, buat pembungkusan. Okey, so syarikat daripada Amerika Syarikat nampak syarikat daripada US ni, dia nampak yang macam Malaysia ni memang bagus dalam pembungkusan dan pelabelan yang sangat kemas dan teliti. Tu contohlah kan. Jadi jadi dia menggunakan perkhidmatan perkilangan kat Malaysia. Jadi itu maknanya kita menjual perkhidmatan kepada rakyat asing ataupun firma asing. Okey, seterusnya bayaran bagi penggunaan harta intelek seperti paten, cap dagang, hak cipta, reka cipta, proses industri, rahsia perdagangan dan franchise. Okey, paten ni macam hak cipta lah kan. Hak cipta tak boleh tiru-tiru senang-senang itu. Okey, maknanya kalau nak tiru tu tak boleh. Kalau nak tiru mesti ada kredit kan, ataupun bayar, dia kena bayaran. Okey, contohnya kita ada cipta buku ni buku orang Malaysia. Tiba-tiba rakyat Amerika Syarikat ni dia kata dia nak tukarkan buku tu kepada bahasa Inggeris contohnya. Jadi dia kena bayarlah royalty kepada syarikat kat Malaysia ni, sebab kita dah patent dengan buku tu. Kalau dia tukarkan macam tu je tanpa meminta kebenaran daripada syarikat Malaysia, itu boleh dikira sebagai kesalahan, boleh disaman ataupun didenda. Okey, itulah maksud patent. Patent ni dia dah cop. Dia kata ni aku punya idea, kau tak boleh ambil. Kalau kau ambil, maknanya dikira tiru meniru. Okey, sama juga cap dagang ni pun sama juga. Okey, sama macam patent. Okey, hak cipta kan, reka cipta, hak cipta, proses industri ni kan, rahsia perdagangan dan franchise. Okey, franchise ni kira macam franchise kat Malaysia kan. Franchise kat Malaysia contoh macam Mary Brown buka dekat orang US, dia buka franchise Mary Brown. Jadi franchise kat US tu dia kena bayarlah dekat Mary Brown Malaysia, sebab kita adalah pengasas kepada franchise tersebut. Okey, so dengan syarat franchise tu mestilah milik orang Malaysia. Okey, seterusnya perkhidmatan peribadi budaya dan rekreasi. Okey, perkhidmatan peribadi ni perkhidmatan peribadi ni dia lebih kepada secara contohnya macam personal assistant kan, pembantu peribadi, pembantu fitness, pembantu kesihatan, pembantu kesihatan, pembantu kecergasan ke macam fitness kan, tu pembantulah. Okey, yang tu assistant fitness kan. Okey, so yang tu semua adalah perkhidmatan peribadi. Okey, untuk budaya pula kita kata dari segi hiburan tu macam hiburan ada hiburan dan kebudayaan kan. Okey, lepas tu rekreasi ni lebih daripada sukan. Okey, contohnya kita tengok contoh. Okey, contohnya contohnya orang Amerika Syarikat, orang Jepun dia datang Malaysia, dia gunakan perkhidmatan kesihatan kita, dia guna hospital kita. Okey, orang daripada Jepun datang kat Malaysia, dia guna perkhidmatan sukan kita. Contohnya dia guna padang bola, padang futsal. Okey, alright. So sama juga orang Jepun datang kat Malaysia, dia pergi taman tema, itu rekreasi lah kan, taman tema. Okey, so dia menggunakan apa saja perkhidmatan yang disediakan dekat Malaysia. Okey, alright. Okay, kita tengok lagi apa lagi di bawah kategori ekspor barang tak nampak. Okey, dah habis. So sekarang kita pergi kepada komposisi import.